Assalamualaikum anak-anak. Kali ini bersama Ustazah Siti Nursalbi kita akan belajar subjek ibadah tahun 1. Bersedia ya? Okey. Tajuk kali ini adalah bertajuk konsep kehambaan dalam Islam. Kita tengok apakah pengertian kehambaan dalam beribadah. Maksudnya ubudiyah. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia. Jadi semua makhluk di dunia ini, di bumi ini adalah ciptaan Allah. Ya, kita dah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman yang berbunyi khalaqal insan. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia. Bukan hanya manusia, sebenarnya Allah mencipta semua makhluk di dunia ini. Ya, bila ciptaan Allah bermakna kita adalah hamba kepada Allah. Kita tengok pokok-pokok, daun-daun, macam mana haiwan, semua melakukan kerja masing-masing mengikut yang Allah telah gariskan. Begitu juga dengan manusia. Ya, kita ada peraturan-peraturan kita hidup dunia ini. Bukanlah kita hidup kita dunia ini mengikut ikut suka hati kita, tidak. Ya, dan kita sebagai hamba Allah, kita ada banyak peraturan dan suruhan yang kita harus kita taati. Okey. Okey, mari kita tengok sekali lagi ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 55 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim khalaqal insan, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia. Allah menjadikan manusia daripada dalam janin yang ibu kita telah kandungkan kita selama 9 bulan 10 hari sehingga kita lahir menjadi anak yang comel, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, selepas dewasa tu jadi tua dan hinggalah kita meninggal dunia. Semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kita tiba-tiba magic saja kita magic saja kita ada di dunia, tak ada. Kita ada proses kita kan. Bukannya dan Allah tak ciptakan kita, ikutlah keperluan Allah jadikan kita dan juga ada tugas kita diciptakan sebenarnya. Okey. Kita lihat ya, apa tugas kita. Manusia ini sebenarnya sebagai hamba Allah. Dan sebagai hamba ni betul lah tadi yang sebagaimana yang Ustazah telah katakan, sebagai hamba Allah kita ada tugas kita. Kita wajib patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga ada pesan tidak dijadikan manusia ini adalah semata-mata sebenarnya hanya untuk beribadah pada Allah. Sebab tu kita belajar hari ini apakah itu beribadah pada Allah. Maksud ibadah pada Allah ialah ibadah pada Allah ialah kita manusia wajib melakukan segala suruhan Allah dan juga manusia wajib meninggalkan segala larangan Allah. Itulah ibadah. Ya, kewajipan ini kerja kita ini akan Allah tanya nanti pada akhirat nanti. Ya, ada tak kamu buat apa yang aku suruh? Adakah kamu meninggalkan apa yang aku larang? Nanti di akhirat nanti Allah akan tanya. Ya, itu dunia ni bukan hidup suka hati, kita ada kerja kita masing-masing. Yang pertama sekali kita yang kena ketahui ialah kerja kita ialah taat kepada Allah. Taat kepada Allah ya, dan lakukan semua suruhan dan meninggalkan segala larangan pada Allah. Dan perbuatan taat inilah dinamakan ibadah kepada Allah. Ya, kalau tahu sebab itulah kita kena wajib tahu apakah suruhan dan larangan Allah. Baiklah anak-anak, mari kita tengok apakah antara suruhan Allah. Pertama ialah Allah menyuruh kita solat di awal waktu dan solat berjemaah. Okey. Kemudian antara lain ialah belajar hingga pandai, kemudian bantu dan hormat pada orang lain. Jangan tak hormat ya, cakap dengan baik-baik dengan orang lain. Ada tamu datang rumah cakap elok-elok, kan? Membantu orang lain, membantu ibu bapa kita juga adalah satu suruhan Allah. Di rumah anak-anak ya, zaman PKP ni bantulah
ibu bapa kita lepas makan kemas meja, kalau boleh basuh pinggan, cutilah pinggan, ya. Kalau boleh menyapu, kemaskan bilik katil masing-masing lepas bangun tidur. Itu Allah suruh tu, biar mak ayah kita tersenyum tengok kita, ya. Okey. Lagi, apa lagi suruhan Allah yang penting juga ni ialah taat kepada ibu dan ayah. Dengar cakap ibu dan ayah tu. Kalau dia ibu ayah cakap jangan selagi mematuhi syariat Allah, ya. Allah ibu bapa kata jangan, janganlah dibuat. Ya, kalau ibu cakap suruh, Aini pergi tolong menyapu nak. Pergilah bangun, ambil penyapu, sapulah, bantu ibu dan ayah. Okey. Aini, Ahmad, solat. Bangun, ya, solat. Kalau ibu dah suruh, ayah dah suruh solat tu, bangun cepat-cepat, ambil wuduk dan solat. Okey, tengok pula antara larangan Allah. Okey. Antaranya bercakap kasar dengan kedua ibu bapa. Ini jangan, ya. Salah besar kita bercakap kasar dengan kedua ibu bapa. Contohnya Allah telah pesan dalam surah dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maksudnya jangan cakap pun jangan. Maknanya orang tua ni jangan macam tu, ya. Cakap baik-baik pada ibu bapa, cakap lembut-lembut. Ya mak, panggil kalau mak panggil Ahmad, mai sini, kamu jawablah, saya ibu, saya mama. Janganlah kejaplah, jangan macam tu, ya. Itu Allah sangat-sangat marah kita bercakap kasar dengan kedua ibu bapa. Cakap pun tak boleh. Apa lagi cakap kasar dengan kedua bapa. Jangan, ya, Allah marah, berdosa besar kita bercakap kasar dengan kedua ibu bapa. Baiklah, apa lagi? Mencuri. Ini memang Allah cakap mencuri sangat berdosa, ya. Jangan mencuri. Jangan curi pensel lah, pemadam lah. Janganlah. Maksud mencuri ni apa? Mengambil barang tanpa izin tuannya. Apa sajalah. Ya, jangan mengambil suka ambil barang lain. Kalau nak juga minta izin, boleh tak saya nak pinjam pemadam kamu? Boleh tak saya nak guna pemadam kamu? Tu kalau tuan punya kata boleh, barulah ambil. Okey? Jangan mencuri, ya. Okey. Sekali ketiga, membuang sampah merata-rata. Anak-anak jangan buang sampah merata-rata. Kalau ada sampah, kita makan gula-gula atau makan jajan, tapi tak ada tong sampah, mana nak buang, Ustazah? Apa kamu buat? Kalau ada sampah, simpan. Pegang sampah tu sehingga balik rumah, buang dalam tong sampah di rumah. Ataupun sehingga kamu jumpa tong sampah, barulah kita buang dalam tong sampah yang kita jumpa tu. Jangan dalam kereta kita minum air Coca-Cola, dah habis air tu, botol tercampak ke tepi keluar saja. Jangan. Kita tengok ke tepi-tepi tu sangat sedih, ya. Kadang-kadang orang yang dah potong rumput tengok, mak kami banyak lagi sampah di tepi-tepi jalan tu, ya. Jangan buang sampah tepi jalan, kotor. Kotor alam sekitar kita, ya. Kita mesti sama-sama kita pastikan alam sekeliling kita, keadaan sekeliling kita bersih dari sampah. Seterusnya apa, ya? Larangan Allah iaitu bercakap bohong. Ada satu pantun dalam orang Melayu. Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama jadi pencuri. Jangan cakap bohong, ya. Okey, cakap bohong ni tak boleh. Kalau tak boleh lah. Kalau kita kata salah, ngakulah kita salah. Tak apa, kalau marah memanglah kena marah, tapi minta maaf lah lepas tu. Jangan buat lagi. Okey? Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang Allah larang. Banyak lagi sebenarnya suruhan-suruhan dan juga larangan Allah. Bolehlah kamu berbincang dengan ibu bapa ataupun dengan kawan-kawan, apakah lagi suruhan Allah dan larangan Allah yang kita wajib taati. Bila anak-anak, bersama ini juga ada sajak. Ustazah bacakan, ya. Kita hamba Allah, wajib patuh kepada Allah. Lakukan suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah. Taat, patuh suruhan Allah, tinggalkan juga larangan Allah. Semuanya adalah ibadah kepada Allah. Sayang Allah, taat Allah,
jauhi larangan Allah, kita akan disayangi Allah. InsyaAllah. Baiklah anak-anak, sekian saja pelajaran kali ini. Kita akan jumpa di lain kali. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.